Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sekali lagi kita rasa bersyukur dan kita rasa sangat menghargai nikmat apa yang Allah Ta'ala bagi dengan kita baru saja memasuki tahun baru, iaitu tahun 2021. Jadi sebagai pembukaan untuk tahun ini, kita bawakan sekali lagi dalam slot yang kita adakan setiap bulan, iaitu Aku Kaya Beriman. Dengan kita membawakan tokoh-tokoh, orang-orang yang alim dalam bidang-bidangnya, kan, untuk memberikan, pada saya macam ni, untuk memberikan kita macam satu direction, peringatan, sebagai satu macam pegangan kita supaya kita jangan lari daripada matlamat asal. Yes, memang kita nak berniaga, kita nak berjaya, kita nak kaya, tetapi kaya yang nak berkat. Kita tak nak dia menjadi macam, kalau anda ingat beberapa penceramah kita sebelum ni, ustaz-ustaz yang hebat-hebat yang cakap jangan sampai ianya menjadi satu istidraj, ujian daripada Allah kepada kita. Kita nak benda ni kita beringat. Jadi pada hari ni kita nak bawakan seorang lagi tokoh yang saya rasa macam, saya setiap kali pergi rumah mak saya, kalau buka YouTube mesti saya nampak mak saya tengah tonton ceramah beliau. Punyalah minat. Saya ingat 2 tahun lepas pun mak saya ada macam, mak nak pergi satu krus ni lah dengan ustaz ni. Krus. Masa tu krus bersama dengan ustaz, yang mana masa tu saya tengah dalam kesibukan, maka saya minta untuk adik saya temankan. So mak saya pergi krus ke Phuket, kan, bersama dengan ustaz ni. Sebab banyak benda yang mereka ataupun mak saya bagi tahu, dia belajar kat situ bersama dengan ustaz. Jadi kali ni saya rasa berbangga dan bersyukur kerana kita dapat membawakan kepada anda orang yang kita hormati, orang yang kita kasihi dengan ketinggian ilmunya. Maka saya tanpa buang masa, adakah anda semua dah bersedia? Anda dah bersedia dengan Facebook Live ni? Terima kasih kepada yang dah tag kawan-kawan anda. Terima kasih kepada yang dah tekan butang share. Mudah-mudahan mereka yang dapat menonton dengan kita malam ni sama-sama dapat manfaat, okay, ataupun kesedaran dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, tanpa buang masa, kita dengan ini, saya menjemput Al-Ustaz Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dipersilakan. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat? Baik, Alhamdulillah, syukur. Tuan Najib macam mana, okey? Saya tadi dikirim salam kepada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dekat dia balik. Assalamualaikum. Minat sangat dia sebab mak saya, Puan Hajar Junaidah, dia pernah ikut Ustaz sekali ni dalam krus ke Thailand, saya ingat macam tu, 2018 tak silap. Ya. Berminat sangat pada Ustaz punya ceramah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah. Baik Ustaz, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kerana Ustaz sudi untuk menerima jemputan kami untuk segmen Aku Kaya Beriman pada hari ini. Okay, sempena kita memasuki tahun baru 2021 ni Ustaz. Ya, terima kasih. Saya ucap terima kasih jemput saya tahun baru pula, dapat pula program macam ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Najib dan kru. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz, insyaAllah. Jazakallah. Jadi Ustaz, hari ini kita nak bercakap tentang topik mana tadi Tim? Okay. Topiknya adalah kita nak cakap tentang suami kaya, madu atau racun. Sebab saya melihat Ustaz adalah seorang yang banyak bercakap tentang kekeluargaan, perhubungan. Jadi kita nak bercakap topik ni sebab ramai di kalangan follower saya di Facebook adalah mereka yang berniaga. Ramai yang juga dalam keadaan yang memang mencabar, baru nak bermula. Tapi kita nak ingatkan daripada awal supaya kalau mereka ni dah senang, mereka tidak menjadikan kekayaan tu sebagai satu benda yang salah ataupun sesuatu benda yang akan menjauhkan diri ni daripada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang Ustaz, dalam nak menghadapi ataupun nak mencapai kejayaan ni, banyak benda perkara yang menyebabkan mereka ni kadang-kadang bergaduh rumah tangga lah,
Lepas tu paling merisaukan ketika COVID ni terlalu banyak kes perceraian. Kan kes perceraian meningkat, mungkin selalu kau kerja sibuk tak sempat nak bergaduh. Bila di rumah ni, kan, tengok muka laki, laki tengok muka dia, bergaduh pula, ramai juga bercerai. Jadi apa untuk introduction ni, jadi saya nak menyerahkan topik ini kepada Ustaz untuk menerangkan kepada kita semua. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Haji Najib, terima kasih kepada kru, terima kasih kepada semua staff, pada semua penonton-penonton FB Live kita pada hari ini. Bila sebut tentang ujian, setiap hari kita akan dilanda dengan ujian. Pasti akan ada ujian pada kita. Kalau tadi Tuan Najib kita sebutkan kepada kita, di dalam rumah tangga bila tak tahan kepada ujian, maka berlakulah kes perceraian yang begitu naik. Dan yang lebih ketara, yang lebih dahsyat lagi, kalau setakat bercerai itu tak apa lagi. Ini setakat bunuh diri, tuan. Aduh, huru-hara betul. Kalau kita lihat peningkatan yang begitu dadak, kes yang melibatkan membunuh diri, macam dah tak boleh selesai dah masalah. Selesainya masalah dengan bunuh diri. Dia tak tahu selepas dia bunuh diri, lagi banyak pula masalah tunggu dia di sana. Bukan kata bila bunuh diri tu sekarang dah selesai dah. Di dunia dah, menanti di akhirat lagi banyak masalah kita dalam dunia. Kita boleh selesai. Masalah apa? Business slow. Masalah apa? Bisnes baru nak start. Macam mana nak on ni? Jumpa je Tuan Najib As-Sadaq, selesai masalah, insya-Allah kan. Kita boleh jumpa kawan kita, minta pendapat, minta nasihat. Oh, saya tidak ada wang. Oh, boleh jumpa bank, boleh jumpa sana, boleh jumpa sini. Macam-macam kita boleh buat. Oh, saya tak ada isteri. Allah bersepah, tuan-tuan datang ke sekolah saya. Banyak stok, banyak yang duduk-duduk di sekolah saya ni. Umur bayar-bayar 60, 70, banyak. Nak kahwin tak? Banyak. Abang-abang tak ada isteri. Allah, tak ada. Akak-akak tak ada suami. Tak ada masalah. Kita sekarang mempunyai stok lelaki yang banyak. Oh, terlebih banyak di Malaysia ni. Ada Bangla, ada daripada Nepal, ada Vietnam. Banyak, tak ada masalah. Tetapi bila kita mati, maka masalah akan mula sampai dan tidak boleh selesai masalah itu. Sebab itu kena ingat, selagi mana kita ada nyawa, selagi mana kita ada kehidupan di dunia, selagi itulah kita ada rezeki. Maka jangan takut dengan rezeki yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Allah Ta'ala jamin dia akan bagi rezeki kepada kita. Dan kitalah yang bertanggungjawab untuk mengubah nasib kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka sendiri. Begitulah di dalam rumah tangga kita. Ya, kita dah kahwin berapa lama? Kita tengok tak apa bahagia rumah tangga kita. Asal tengok isteri rasa nak marah je. Ya, Ustaz. Asal tengok suami tu rasa nak terekam je rasa dia. Kecekik orang tua ni kan. Bapak bila tengok anak-anak rasa meluat. Anak-anak bila tengok bapak je rasa nak tengok tempat lain. Kenapa jadi macam itu? Takkan kita nak biarkan rumah tangga kita ni tak seronok. Sedangkan tujuan kita berkahwin ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenteram dengan pasangan kamu. Cuba akak-akak, abang-abang sekarang, cuba tengok sekarang. Tengok suami. Rasa tenteram ke? Makin kelang kabut ke? Makin menyampah ke apa? Abang-abangnya menengok akak-akak pula macam. Rasa macam mana? Duduk kedai mamak lebih seronok ke duduk di rumah lebih seronok? Maknanya kalau ada benda yang tak menyeronokkan, adalah benda yang perlu diperbetulkan di dalam rumah tangga kita. Jadi kalau Tuan Najib kita buat program pada hari ini, salah satunya ialah untuk meraihkan tentang rumah tangga, bagus sangat. Sebab saya melihat bahawa di antara salah satu punca
kenapa rumah tangga itu tidak bahagia? Ialah salah satu faktornya ialah keuangan. InsyaAllah mungkin kita akan gabungkan di antara kebahagiaan keuangan ini dalam program kita pada hari ini, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, Ya. kadang-kadang macam ni tau, dalam dunia sekarang suami ataupun isteri kebanyakannya dah bekerja. Jarang kita jumpa yang hanya suami je bekerja. Sekarang ni keperluan hidup terlalu mendesak kan Ustaz. Jadi mereka ni terpaksa bekerja. Jadi kadang-kadang ada setengah suami yang mungkin, alah isteri aku ni dah ada gaji, jadi tak payah nak bagi duit dah, tak payah bagi nafkah, dia boleh berdikari sendiri. Jadi apa sudut pandang yang Ustaz nampak kat situ? Adakah dibenarkan ataupun sebenarnya salah dan menjadikan hidup kita ni tak berkat Ustaz? Baik, seperti mana kita lihat sebagai tanggungjawab suami, asas tanggungjawab memberi nafkah pada isteri, nafkah zahir atau nafkah batin. Ini adalah tanggungjawab basic punya. Kahwin ni bukan nak seronok-seronok jalan-jalan, tuan-tuan. Jangan tengok cerita macam cerita ibu mertuaku. Kahwin bawa anak-anaknya pergi Pulau Pinang, enjoy. Lepak sana, lepak sini, main kuda apa semua. Itu bukan suami. Bila bergelar saja suami, isteri tu di bawah tanggungan kita. Itu nama dia nafkah zahir. Rumah, pakaian, makan, minum. Itu nafkah zahir tu kena bagi kita. Saya dah cakap dah dulu, daripada hujung rambut isteri ni sampai stokin dia, itu bawah tanggungan kita. Kalau isteri mengadu, dia punya serukuk dia berlubang, kena ganti bau. Pergi kedai RM2, beli banyak-banyak. Bukan boleh pakai suka je. Begitu juga dengan nafkah batin. Nafkah batin, orang selalu faham nafkah atas katil. Saya selama ni okey Ustaz, nafkah batin saya on. Memang nak on. Bukan itu semata-mata nafkah batin. Nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Memberi pendidikan pada isteri. Menggembirakan itulah yang dikatakan sebagai nafkah batin. Menyeronokkan dia, menenangkan dia, mententeramkan dia. Termasuklah tadi di dalam bab nafkah. Bila isteri bekerja, suami bekerja, boleh tak? Harus. Asal isteri bekerja ialah membantu si suami. Bukan dia cover selalu rumah. Bukan isteri tu kerja untuk nak cover semua. Belanja anak, belanja dapur, belanja rumah, belanja kereta elektrik apa semua atas isteri. Itu tak kena. Yang tu yang saya katakan tadi, banyak yang berlaku rumah tangga kita hancur pasal masing-masing tak buat tanggungjawab. Dia tak buat tanggungjawab. Orang lain ambil alih tanggungjawab dia. Punca nak jadi gaduh tu. Dia kata isteri saya bekerja Ustaz. Buat apa saya bagi nafkah pada dia? Baik. Nafkah abang tetap kena bagi pada isteri. Walaupun isteri itu mempunyai pendapatan sendiri. Katalah dia gaji cikgu, gaji 4,000, gaji cikgu misalnya. Dia bagi nafkah. Lihat, cikgu murni, ini abang bagi nafkah abang bulan ni 1,000 untuk kau. Isteri cakap, tak apalah abang. Saya tak nak nafkah ni, saya sedekahkan balik pada abang. Sebab abang dah izinkan saya bekerja. Terima kasih abang. Alhamdulillah. Maknanya isteri tak nak ambil, lega lah. Isteri sendiri menolak. Bila isteri cakap nafkah zahir ni saya tak nak ambil. Tetapi walaupun nafkah zahir dia tak nak ambil, tetapi nafkah dapur, nafkah duit belanja dapur, kena ambil lah. Yang saya kata tadi ialah nafkah peribadi dia. Jadi suami kena faham ni, ada satu bentuk nafkah di sini. Nafkah zahir ialah satu nafkah yang melibatkan satu isi rumah. Belanja dapur, beras, api, elektrik semua di bawahnya. Tetapi ada satu lagi nafkah khas untuk isteri. Untuk isteri tadi. Dia tak termasuk duit bawang, duit gula, duit kicap, dia tak termasuk. Yang ni yang bergantung pada kita. Berapa kita nak bagi. Katalah kita nak bagi pada isteri kita belanja peribadi dia. Ni Leha, abang bagi kau RM500. Tak termasuk duit dapur.
Tak termasuk duit dapur tadi. Yang 500 ini dia tolak balik pada si suami. Abang, saya tak nak ambil sebab abang dah izinkan saya bekerja. Alhamdulillah. Itu maksud dia. Bukan langsung tak menanggung belanja rumah tangga. Itu salah. Atas dia saja. Jadi kalau isteri menolak, Alhamdulillah. Tapi tetap kena bayar juga yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, jangan salah faham. Bila isteri tolak, kita faham semua kita tak nak bayar dah. Salah tu. Elektrik, kereta, rumah ke atas kita lagi. Jadi akak-akak, bila suami bagi, terpulang pada akak nak ambil ataupun tidak. Ambil lah. Kalau akak tak nak ambil, katalah dia bagi sebulan 500, kalau setahun dah jadi 6,000. Kalau 6,000 akak, dia boleh kahwin lain. Baik akak ambil, selesai masalah akak. Jadi Bahaya tu. walaupun isteri bekerja, suami tetap kena tanggung isteri tadi. Melainkan isteri mengembalikan hak tu kepada suami dia, maka suami tadi selesailah satu bab nafkah peribadi yang zahir atas isterinya tadi. Wallahu a'lam. Allah, kan panjang dan terang Ustaz punya penjelasan tu. Sebab kadang-kadang ada kaum lelaki ni Ustaz, dia macam buat tak tahu je. Isteri dah kerja, dah kata buat apa, teman nak bagi dia lagi nafkah kan. Betul. Macam tu ada. Jadi syaratnya isteri tadi redha untuk kalau dia nak kembalikan sebab dia faham mungkin dia dah redha, ada restu yang tak apa kalau suami tak bagi. Cuma Dah dapat restu, dia faham dah dapat restu daripada suami bekerja tu, dia kata 1000 nikmat tu dia dah. Alhamdulillah. Itu pun penghargaan kan. Jadi saling membantu. Jadi suami ni dia kena sepatutnya tanyalah dulu dengan isteri ni tadi. Adakah dia okey ke tak? Yang isteri pun jangan diam je. Kan? Makan hati Ustaz. Kan? Yang lagi merisaukan kalau yang tak bekerja. Lagilah. Sebab itu isteri itu minta, abang duit dapur abang bagi, duit bawang, ikan semua abang bagi. Duit saya abang takkan abang tak bagi, duit belanja saya dia dah suri rumah. Mana saya nak beli lagi, nak beli bedak ke, nak beli itu ke, nak main kutu ke. Contoh kan kita Betul. Dia pun mak dia juga, dia nak bagi duit pada mak dia juga. Dia sebagai mak dia duduk di kampung misalnya, dia pun nak hantar juga habis dua pada mak dia. Kalau dia tak ada duit, macam mana dia nak bagi pada mak dia? Dia tidak boleh ambil belanja dapur dia bagi pada mak dia. Dia tak boleh ambil. Jadi kalau nak ambil pun kena minta izin pada suami dia. Sebab itu duit nafkah peribadi inilah yang kita bagi pada isteri kita. Okey, ada orang tanya pada saya, bagaimana dia nak dikira nafkah peribadi atas isteri dia tadi? Banyak cara kita boleh, macam mana pengiraan nak bayar kepada peribadi pada isteri kita. Yang pertama, cuba tengok jumlah pendapatan kita. Kalau pendapatan kita bisnes bagus misalnya, sebulan kita dapat 20,000, 10,000 misalnya, mungkin kita bagi 10% atas apa yang kita dapat atas isteri kita yang tak bekerja tadi. Contoh dia. Contoh saya kiraan dia mengikut persen pendapatan kita. Ada orang yang mengira perbelanjaan nafkah peribadi kepada isteri dia mengikut jumlah anak yang dia bela. Sebab ada isteri yang tak bekerja, dia membela 8 orang anak. Daripada kecil sampai besar, 8 orang anak dia bela. Cuba apa abang-abang bayangkan. Kalaulah anak ini dia hantar ke rumah pengasuh, satu kepala 500, satu kepala 400, berapa ribu dah habis. Tetapi isteri yang membela 8 orang anak, suami tak bagi pun nafkah. Padahal dia tak menarik 24 jam jaga anak. Apa salahnya seorang suami memberi nafkah peribadi kepada isteri dia sebab dia menjaga anak-anak dia. Ikut gaji dia. Katakanlah gaji dia 2,000 misalnya, takkan nak bagi 2,000, bankrupt lah orang tua tu. Mungkin dia bagi 4 orang anak, satu kepala 50 orang, maka dia bagi 200 ringgit misalnya, nafkah peribadi untuk isteri tadi. Maka 200 inilah isteri nak buat apa? Nak pergi pasar malam ke, nak beli belon ke apa tu, kegemaran dia. Tak pun dia nak sedekah dekat masjid ke, dia nak pergi sedekah mana-mana ke, itu atas peribadi isteri dia. Tak termasuk belanja dapur tadi. Gitu. Katalah tak cukup, pendapatan suami tidak cukup, barulah tanggungjawab isteri tadi membantu si suami untuk mencukupkan perbelanjaan rumah tangga. Itu peranan
membantu mencukupkan. Bukan peranan si isteri Tuan Najib, dia kerja dia nak cover semua pendapatan, nak cover semua perbelanjaan. Itu bukan tanggungjawab si isteri, itu adalah tanggungjawab si suami. Melainkan kalau si suami tadi uzur, melainkan kalau si suami tadi sakit, melainkan si suami tadi duduk dalam penjara, tak boleh buat kerja, melainkan si suami tu hilang, tak tahu pergi ke mana dah, terpaksalah dia ambil alih tugas sebagai ketua rumah tangga. Masa itu barulah si isteri menjalankan kerja-kerja sebagai ketua isi rumah tangga. Tetapi katalah si suami tak bekerja kerana malas, kerana hisap dadah misalnya, kerja dia duduk di rumah lepak tengok TV, tengok cerita Korea aja, memang tak bagi nafkah, maka pada masa itu isteri berhak mengadu ke pejabat agama misalnya, supaya menuntut hak dia, supaya mahkamah memerintahkan suami dia bekerja, suami dia memberi nafkah kepada dia, sehinggalah kalau dah tak boleh apa-apa lagi dah, tak boleh nak buat apa dah, suami jenis biawak hidup Ustaz, biawak hidup pun tak macam tu Ustaz, maka pada masa itu isteri berhak untuk dia menuntut fasakh atau menuntut cerai supaya dia tidak lagi diseksa dalam rumah tangganya. Wallahu a'lam. Kan maksudnya kita ni sebagai suami ni kena fahamkan betul-betul. Kadang ustaz ada juga suami yang anggap kita tanya, kau dah bagi nafkah? Dah, aku dah beli beras, dah beli gula, dah beli. Jadi dia mencampurkan ustaz antara barang keperluan, barang dapur, dianggapkannya sebagai nafkah sekali kepada si isteri ni tadi ustaz. Kesian dekat isteri dia. Pergi mana-mana pun tak pakai baju dalam. Keluar dalam pun tak pakai ke maknya sebab suami tak beli. Nampak tu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok rumah tangga makan cukup tapi isteri tak boleh cukup. Sebab isteri tak mendapat. Kadang-kadang suami nak isteri dia cantik segak bergaya tapi tak pernah bagi nafkah untuk isteri dia segak bergaya depan dia. Kamu ni asyik aku balik budak sejuk. Asyik aku balik budak sejuk. Asyik budak sejuk je aku balik. Habis tu abang tak bagi duit kat saya nak beli bedak. Betul? Kamu ni tengok orang lain, solek cantik je di rumah. Kamu duduk di rumah ni udah macam nenek kebayat. Sebab abang tak pernah bagi duit pada saya untuk saya beli baju untuk abang. Jadi kalau kita isteri kita cantik, isteri kita sihat, isteri kita menawan, kita sebagai suami yang bagi duit pada dia, pergi buat. Kamu pakai cantik-cantik, kamu lihat cantik-cantik untuk abang di rumah. Masa itulah nafkah tu berjalan. Tapi kalau kita tak cukupkan dia, kadang-kadang makan dia tak cukup, kadang-kadang suplemen dia tak ada, vitamin dia tak ada, bila dia sakit dia uzur, kita pula komplain. Nampak muka kamu ni macam umur 60, badan baru 30. Sedangkan kita yang tidak memberikan nafkah kepada dia yang mencukupi, yang memuaskan hati dia. Masya Allah, kan itulah kan kita sebagai suami kena beringat. Tu yang kadang-kadang ustaz bila mereka ni berniaga tak jadi. Orang lain berniaga guna ilmu yang sama, strategi yang sama, guna Facebook ustaz sama. Tapi orang lain yang menjaga isteri dengan yang tak menjaga tadi dia jadi pelik. Kenapa rezeki aku ni sempit? Ada ke faktor tu ustaz berkaitan dengan keberkatan kerana dia melaksanakan tanggungjawab, yang satu pihak ni lagi tadi dia mengabaikan tanggungjawab? Ya, sebab itu Nabi sebut di dalam hadis kan, khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang memberikan, orang yang berlaku baik kepada isterinya, kepada ahli keluarganya. Kalau orang tanya pada kita, siapa orang yang terbaik? Orang terbaik Rasulullah jawab, orang yang terbaik ialah orang yang paling baik pada isteri dan keluarga dia. Bayangkan tuan-tuan, Rasulullah meletakkan isteri kita, anak-anak kita sebagai satu lambang untuk jadi yang terbaik. Syarat untuk menjadi terbaik. Apa yang dikatakan lelaki terbaik. Jadi kalau kita ingat benda-benda itu, kita takkan sia-siakan rumah tangga kita. Ada orang yang beberapa kali disebut oleh Nabi SAW. Juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Yang pertama, mak bapak. Okey, mak bapak. Wabil walidaini ihsana. Allah sebut dalam Quran, berbuat baik dengan mak bapak. Nabi pun sebut dalam hadis, ridallah fil ridha walidain. Allah redha bila mak bapak engkau redha. Kalau kita nak berjaya tuan-tuan dalam bisnes ke dalam apa ke, mak bapak jangan diabaikan. Ada orang yang mula berjaya dalam bisnes dengan mak pandang lekeh, dengan bapak pandang lekeh. Macam mana?
Saya jumpa dengan satu orang kaya, tuan-tuan, dia ni ada jual pembekal alat-alat telekomunikasi. Oh, besar syarikat dia, tuan-tuan. Ya. Saya balik kampung, saya tengok cantiknya rumah. Saya tanya kepada pak mertua saya, rumah siapa tu? Dia kata itulah rumah ni anak dia yang buat di KL tu, tukir besar tu. Rumah mak dia dulu, tuan-tuan, biasa je. Bila saya balik, Allahu Akbar. Orang Perak kata bapak. Yo, cantiknya, tuan-tuan. Dia cukup jaga mak dia. Bila dia jaga mak dia, tuan-tuan, keberkatan turun pada perniagaan dia. Doa daripada mak, doa daripada ibu bapa ni, tuan-tuan, sampai tak ada hijab. Kan tidak ada hijab doa mak dengan bapa ni, tuan-tuan. Ada doa yang mustajab 3 kan. Da'watul musafir, doa musafir. Yang kedua wa da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Dan yang ketiganya da'watul walidain ala walad, doa dua mak bapa atas anaknya makbul. Jadi kalau tuan-tuan nak kita berjaya dalam apa bidang yang kita buat, mak bapa jangan abaikan sama sekali. Allah Ta'ala redha bila mak bapak redha pada kita. Nombor 2 yang disebut oleh Nabi SAW ialah isteri kita, ialah anak-anak kita. Ada orang bila belum berjaya dalam bisnes, dia baik dengan isteri dia, dia baik dengan anak-anak. Tapi bila dah berjaya sikit, aduh, baru 2 tahun nak up, dah pakai kereta hebat-hebat, dah ada BMW dah sekarang ni. Dulu pas mini wilayah je, sekarang BMW. Udah mula tak peduli pada anak, udah mula tak kisah pada isteri. Padahal isteri itulah yang dulu susah senang bersama dengan dia. Tapi sekarang mula diabaikan. Maka saya bimbang, tuan-tuan, keberkatan itu akan dicabut. Sebab itu bila kita ada isteri, bila kita ada anak, maka orang inilah yang kita kena jaga. Berikan yang terbaik pada isteri kita. Dan akak-akak pun bila dapat suami yang berjaya, ada suami yang boleh ke hadapan, jangan sombong tak tentu hala. Dulu ke hulu ke hilir, kain batik baju kelawar, kain batik baju kelawar. Sekarang tentang suami dah okey semua, ambur-ambur, belagak pula, sombong pula begini, buat beg tangan mana-mana kan. Kan? Oh, ambur-ambur. Jangan begitu. Kita sebagai isteri, kita tu maksudnya isteri lah, bukan saya. Kita sebagai isteri ni, bila tengok suami ni, kita ni macam cermin dia di belakang. Sebab suami hanya melihat cermin dia arah depan, tapi dia tak nampak di belakang kepala ni. Jadi yang di belakang ni kita sebagai isteri. Kita pandu dia, kita jaga dia supaya jangan terbabas. Kita sebagai isteri tengok dia supaya dia ni jangan tersilap langkah. Dan sentiasalah jadi orang isteri yang sentiasa menasihati. Dan abang-abang, saya suka nak nasihatkan kawan-kawan mungkin boleh senang bersama. Kawan-kawan waktu kita sihat, waktu kita ada duit, ramai kawan. Tetapi bila senang, ramai kawan, bila susah, ramai jadi lawan. Ramai tak mengaku kawan pun. Tetapi isteri, waktu susah pun dia isteri, waktu senang kita pun dia isteri, waktu susah balik pun dia tetap isteri. Itulah isteri. Jarang kawan buka jam, mat, kamu tak ada duit, kamu ambil jam aku, mat, aku hadiah pada kamu. Kamu pergilah jual, mat, aku sedekah pada, jarang. Tapi isteri kalau suami tak ada duit, dia buka gelang ni. Abang, gelang saya ni abang pergilah gadai Ar-Rahnu, abang pergilah gadai abang. Dia sanggup buka rantai dia sanggup buka cincin dia untuk bantu suami dia. Inilah dia, tuan-tuan, seorang isteri susah senang bersama. Jangan sekali-kali diabaikan isteri kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Panjang lebar tu kan Ustaz terangkan sebenarnya tahun baru ni. Jadi kita semua, wahai kalau anda di sana ada anda adalah suami, anda kena ingat ni, sebenarnya tahun baru kena ada satu azam baru. Adakah cukup aku punya nafkah kepada isteri? Adakah cukup belanja? Adakah aku ni cukup ihsan? Dan sebagai isteri juga mungkin ada suami-suami yang mungkin mereka ni terlupa, mungkin terhayal. Jadi tadi macam saya suka Ustaz cakap, isteri ni adalah macam dia yang tengok, dia jadi cermin belakang kepada suami untuk nak tengok apa yang suami sepatutnya berhati-hati atau memberikan perhatian. Jadi Ustaz, banyak lagi soalan kita nak tanya. Tapi kita berehat sebentar untuk memberikan laluan kepada pesanan penaja. Dan anda
Sila tunggu sebab kita ada banyak lagi soalan-soalan yang menarik, yang lebih mendalam, yang sekejap lagi kita akan tanyakan kepada Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Program roket pemasaran momentum RPM 2021 dengan tema tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan, kendalian momentum internet Sdn Bhd, sasar 100,000 usahawan tempatan terkesan akibat COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutifnya Najib As-Sadok berkata ia turut bertujuan menarik 10 kali ganda pelanggan melalui pemasaran secara dalam talian. Selain bantu usahawan capai sasaran jualan lebih tinggi, program tersebut dirancang untuk memberi peluang usahawan mempelajari ilmu pemasaran secara percuma. Bersempena 2021 ni, untuk membantu lebih 100,000 usahawan, kami telah pun melancarkan kelas yang terbaru pada bulan Februari ni nanti. Usahawan-usahawan yang nak hadir ke kelas yang bernilai RM10,000 ni tak perlu pun keluarkan apa-apa bayaran sebab kami yang akan taja untuk anda hadir dan belajar. Pengasas Fizara Siti Zahra Ismail berkata setelah menyertai program itu, jualan semakin kukuh dan stabil. So banyak pencapaian dan Zara dah bina tim daripada seorang, sekarang dah ada hampir 25 orang ke 28 orang. So banyak pencapaian daripada rumah flat dan sekarang Zara dah ada 3 permis dan alhamdulillah kami dah mencapai 4.5 juta untuk tahun 2020 dan Pengasas Nufia Siti Nur Hidayah Suhaimi pula memberitahu program itu membantu meningkatkan jualannya selain dapat bantu lebih ramai suri rumah mempunyai pendapatan sendiri. Apa yang saya dapat bersama dengan tim Momentum, bersama dengan Sifu Najib, yang saya dapat adalah kita dapat achieve sales kita 4 juta pada tahun 2020 dan kita dapat award, menangi award Global Halal Excellence Award dan kita dapat Super Nona Award. Dalam pada itu, para usahawan yang menyertai RPM pada Februari ini bakal disediakan dengan trend pemasaran terkini dan berkesan. Okey, kita kembali semula ke slot kita Aku Kaya Beriman. Mudah-mudahan kita ni nak menjadi seorang yang berjaya, nak jadi seorang kaya yang kita ni nak beri manfaat. Kita juga nak kaya ataupun berjaya dalam keadaan kita ni diberkati. Jadi saya melihat ramai usahawan-usahawan sebenarnya di luar sana yang berniaga, terutamanya anda yang follow saya di Facebook page Najib As-Sadok, ramai yang kadang-kadang hanya melihat pada perspektif perniagaan. Tapi kita lupa tentang perhubungan rumah tangga, ibu bapa yang kita perlu jaga, masyarakat sekeliling. Jadi di sinilah kenapa hari ini kami membawakan Al-Ustaz Datuk Kazim Ilyas untuk nak menjawab persoalan ini. Jadi kita kembali semula kepada slot kita dan saya harap anda teruskan tekan button share, teruskan tag kawan-kawan anda, terutama mereka yang berniaga, mereka yang dah ada rumah tangga untuk sama-sama tonton dan ambil tindakan apa yang kita perlu perbaiki pada tahun 2021 ini insya-Allah. Okey, baik, kita kembali semula bersama dengan Al-Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz kerana masih lagi bersama kami Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz, sebagai seorang, terutamanya sebagai seorang suami, kita ni ada tanggungjawab kepada ibu bapa, kita juga ada tanggungjawab kepada isteri Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kadang-kadang kita nak menyeimbangkan, sebab yang saya faham adalah kalau seorang lelaki, dia ada ibu bapa kandung, dia juga ada ibu bapa mertua yang perlu dijaga. Jadi bagaimana Ustaz nak menyeimbangkan, kadang-kadang ada yang terlalu bagi pada mak dia. Kadang-kadang mak dia pun langsung dia tak layan mak ayah mertua, langsung dia buat tak tahu. Ada yang juga mungkin dikatakan melayan mertua lebih daripada mak dia sendiri. Jadi sebagai seorang anak Ustaz, bagaimana Ustaz kita nak jadi seorang yang seimbang dari segi menyumbang kepada kedua orang tua kita dan seterusnya kepada isteri kita Ustaz? Terima kasih Tuan. Baik, kita lihat di dalam Islam, setiap satu persoalan ada jawapan. Ya. Ada benda dalam Islam, ada soalan tak ada jawapan. Tak tahu, tak ada tuan. Tanyalah apa pun Islam jawab. Gitulah dia. Dia melainkan benda yang Allah tak bagi tahu kita, Nabi tak bagi tahu kita, tak boleh kata apalah. Okey, ada benda-benda yang
Hanya di dalam kita sebut wallahu a'lam saja. Tetapi setiap persoalan ada jawapan. Termasuklah persoalan berkaitan fiqh dan sebagainya. Sebab itu bila bertembung anak atau isteri dengan mak, ini selalu pertemuan yang selalu berlaku. Dia kata, Ustaz, saya keliru. Mana saya nak buat baik? Ini isteri, ini mak. Kang terasa isteri, Kang terasa mak pula. Kang lebih mak, isteri terasa lebih isteri, mak pula terasa. Dalam Islam tidak ada istilah luah mati mak telan mati bapak, tak ada. Tak ada. Dalam pertemuan ini Islam ajar mak dulu, bapak dulu, kemudian isteri. Senang cerita. Abang kata nak pergi supermarket pukul 3, minta maaf Leha, mak abang panggil, ada hal penting 3:30. Abang tengok mak dulu, lepas ni baru abang pergi supermarket dengan awak. Abang tu memang lebihkan mak daripada saya. Saya ni isteri tau. Ya, awak tu isteri tapi dia mak. Dan isteri kena faham. Pergilah abang, itu mak. Nanti habis selesai dengan mak, kita pergi. Selesai masalah. Masalah sekarang ni ialah isteri kata memang abang tu lebih, sikit-sikit lebihkan mak, sikit-sikit lebihkan mak. Saya ni isteri. Nampak tuan-tuan. Masa itulah pening polisi suami ni, kan aku tak balik mak, merajuk. Kan aku pergi rumah mak, isteri, merajuk. Biarlah. Janji yang awal sekali, yang paling atas sekali siapa? Mak kita. Selain pada Allah dan Rasul, aku dia mak kita. Jadi kalau kita faham konsep tadi, isteri faham konsep tu, selamat. Habis itu Ustaz, kalau bertemu mak mertua dengan mak kandung, kalau dengan isteri pun mak kandung menang, apatah lagi dengan mak mertua. Mak mertua kedudukan dia tak sama langsung dengan mak kandung. Mak kandung tu sampai dia mati, kita kena taat pada dia. Mak kandung tu sampai kita mati atau dia mati, kita wajib jaga dia. Berbeza dengan mak mertua. Mak mertua ni kalau bercerai dengan isteri, dah tak ada apa dah. Tak wajib lagi dah nak bagi nafkah ke, tak ziarah pun tak apa dah. Dia bekas mak mertua. Dia tidak ada istilah bekas mak kandung, tak ada. Siapa tu Ahmad? Oh, bekas mak kandung. Dulu dia mak kandung saya, sekarang tak ada dah. Yang tu tak ada. Yang ada ialah bekas mak mertua. Sebab itu kalaulah mak mertua di tempat, tak ke pening. Empat wajib jaga. Itu siapa tu? Itu mak mertua saya yang pertama. Yang ni nombor 2, yang ni nombor 3. Aku kena tanggung dia orang tu pula. Tak wajib tanggung sebab awak menantu je. Apatah lagi bekas menantu. Tetapi sebagai menantu yang baik, maka kita layan, kita tolong, kita bantu sekadarnya kepada mak mertua kita. Sebab dia ada anak-anak. Anak-anak dia lah yang tanggungan kepada mak mertua kita. Dan siapakah anak kepada mak mertua kita? Anak dia ialah isteri kita. Isteri kita itu ialah anak mak mertua. Maka seorang suami yang baik hendaklah membantu isteri dia supaya boleh berkhidmat kepada mak mertua dan kepada bapa mertua kita. Jangan kita halang pula. Ya, abang tak izinkan kamu balik rumah mak kamu. Aku tak izinkan kamu bagi duit pada mak bapak kamu. Janganlah macam itu. Janganlah kita sebagai suami memutuskan hubungan anak dia dengan mak dia. Isteri kita dengan mak mertua. Seorang suami yang baik, dia berlapang dada. Abang, mak saya sakit. Boleh tak saya balik nak tengok mak, jaga mak? Silakan. Pergilah balik. Abang, mak tak nak pergi rumah orang lain. Mak nak duduk rumah kita tak? Boleh tak abang? Saya bawa mak kita duduk rumah kita. Waktu mak sakit ni, boleh. Silakan. Inilah dia contoh menantu yang baik. Dengan sebab engkau berbuat baik dengan mak mertua, ada keberkatan dalam pekerjaan kau. Dengan sebab engkau taat pada mak kandung kau, bapa kandung kau, maka pada masa itu ada keberkatan dalam pekerjaan kau. Dan apabila kita seorang isteri berlapang dada dengan suami yang berbuat baik dengan mak kandung dia, isteri tadi juga mendapat keberkatan daripada Allah sebab kita mempunyai seorang suami yang taat kepada mak dia, bapa dia.
kebaikan anak yang soleh, kebaikan anak yang taat kepada mak bapak, kebaikan keberkatan itu akan tempiasnya sampai kepada isterinya yang menjaganya, tempias kepada anak-anak zuriat daripada tadi. Itulah hubungannya tuan-tuan. Sebab itu kalau kita ada mak kandung lagi, bapak kandung lagi, ataupun mak pak mertua, apatah lagi isteri dan anak-anak kita, tolong berbuat baik. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak rasa seronok dalam apa yang tuan-tuan buat, orang-orang ini kita jaga. Termasuklah lebih-lebih lagi tuan-tuan dalam urusan bisnes, dalam urusan perniagaan. Sebab ada orang cakap urusan perniagaan dia tak ada kaitan dengan bab family, tak ada kaitan dalam bab rating kekeluargaan, tak ada. Silap tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok bangsa-bangsa lain. Bangsa lain kalau dia berniaga, cuba tengok N Brothers. Di belakang dia M Brothers. Khan and Brothers. Khan and Son. Ini son and son and son and son. Nampak tak tuan-tuan? Kita je perniagaan Dolar, perniagaan Ahmad, perniagaan Kazim, sorang-sorang je. Orang dulu-dulu cuba tuan-tuan tengok. Pergi tengok je. Dan anak-anak. Dan anak-anak. Dan keluarga. Dan anak-anak. Bisnes dia orang cukup hebat tuan-tuan. Dan saya selalu tengok bila satu-satu orang berniaga berpuluh-puluh tahun, dekat 100 tahun dah kedai dia. Berketurunan niaganya. Saya lihat tok orangnya dah tua dah, duduk begini je. Tapi duduk di meja kaunter tau, meja cashier. Anak cucu dia duduk layan pelanggan. Yang orang tua tu kerja dia, duduk main. Duduk tekan. Ambil duit bayar. Oi, 1 keturunan, 2 keturunan, 3 keturunan. Duduk dalam rumah kedai yang sama, bisnes berpuluh-puluh tahun bersama dan mereka taat kepada bapa mereka tuan-tuan. Tak ada gaduh-gaduh. Bisnes jalan dengan cantiknya. Jangan lupa doa daripada bapa, jangan lupa doa daripada ibu. Doa mereka sangat penting dalam urusan kita. Wallahu a'lam. Kan besar tu kita punya tanggungjawab kita dalam nak menyeimbangkan antara keluarga kita dan juga ialah keseluruhannya Ustaz. Sebab semua orang kita berniaga ni sebab ada sebab. Kebanyakan orang bila kita tanya, kenapa kau berniaga? Aku berniaga ni sebab nak senangkan isteri, mak ayah, mertua, adik-beradik. Jadi terlalu besar tanggungjawab bagi seorang yang buat bisnes ni. Jadi saya juga nak tanya Ustaz, kalau kita lihat sekarang Ustaz, ramai juga mereka yang berniaga ni sekarang Ustaz, golongan wanita Ustaz. Okay? Mereka ni berniaga. Kadang-kadang ramai juga macam anak murid saya sendiri pun Ustaz, mereka ni pendapatannya lebih tinggi daripada suami. Betul. Tiba masa berlaku pula krisis. Mungkin suami kata, ayang dah tak hormat abang macam dulu, ayang dah lain kan. Mungkin ni dah pakai kereta besar Ustaz, handbag pun yang mahal-mahal. Kan, suami macam tu juga. Jadi, bagaimana wanita ni pula yang kaya berjaya ni nak menyeimbangkan supaya mereka ni menjadi isteri yang solehah. Bukan sekadar dia nak restu daripada mak ayah dia, juga restu daripada suaminya yang orang kata syurga seorang isteri itu terletak di bawah tapak kaki suaminya. Bagaimana Ustaz? Baik, terima kasih Tuan. Jadi kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, perniagaan terlalu meluas. Sebab itu disebutkan oleh Nabi di akhir zaman ini perniagaan itu sangat merata. Merata-rata orang berniaga. Kita lihat sekarang orang berniaga dalam rumah. Bapa berniaga, mak berniaga, anak berniaga. Budak darjah 4 dah pandai berniaga sekarang online. Dia jual apa yang emas tu. Bagi orang perempuan dia buat pula nyambung getah. RM1.50. Menyambung dia tu. Budak darjah 4 dah pandai berniaga sekarang. Dia jual tudung, beli tudung. Darjah 4 dia buat cookies, buat semua jual. Satu family niaga ni. Dan hari ni bisnes cukup rancak. Ya, daripada tahun lepas 2020 PKP anak-anak duduk rumah semua. Cuba tengok. Dalam sehari berapa banyak orang yang hantar COD. Baik yang panda main hantar, baik yang ketam main hantar, naik motor main hantar makanan, baik yang main COD lagi, tekan loceng, meriah tuan. Ni bisnes. Ya, bisnes. Betapa orang sekarang ni pandai mula bercakap tentang soal bisnes.
Dan kita tidak nafikan bahawa orang perempuan di antara orang yang paling pandai berniaga. Kalaulah tidak, masakan Siti Khadijah, isteri Rasulullah, adalah seorang jutawan. Dia bukan setakat jutawan, dia adalah banker. Banker kepada orang-orang lain di Mekah yang berniaga. Bukan setakat dia seorang usahawan usaha nita je. Dia tu orang yang bagi modal. Dia boleh ambilkan barang dagangan dia dan berniaga tempat lain. Orang lain ambil barang dia pergi berniaga. Kaya tak kaya? Sebab tu akak-akak yang dengar FB Live ni, kalau akak-akak rasa kaya, sabar kejap dulu. Tengok Siti Khadijah tu. Jangan kita bayangkan orang Arab, orang dulu-dulu miskin. Ini faham kita ni, kita kaya dah, orang dulu lagi kaya tuan-tuan. Demo bukannya emas. Sikit-sikit je emas. Yang demo ketul-ketul emas je. Sebab tu orang pakat cari harta karun, orang tak cari harta Kazim. Kazim mana ada harta. Orang cari harta korun. Orang dulu-dulu punya harta. Jadi tuan-tuan, kita lihat orang perempuan bisnes dia pandai. Maka tidak heran apa produk pun. Saya rasa dalam 70% dia gunakan muka perempuan untuk melariskan produk. Melainkan muka Najib As-Sadak lah. Setiap lebuh raya ada je muka dia kan. Ada. Baik, jadi tuan-tuan, apa benda pun sampai iklan tayar motorkar pun letaknya perempuan. Entah apa benda kita pun tak tahu. Sampai letak traktor untuk dijual. Perempuan begini, ganda dekat truk tayar ni besar tu. Engkau jual traktor, engkau jual perempuan. Pasal apa? Sebab value orang perempuan itu. Value dia. Apa benda pun tarikan dia cukup kuat. Dan salah satu tarikannya ialah tarikan orang perempuan juga untuk membeli. Nampak? Tarikan orang perempuan untuk membeli. Ada dua tarikan untuk membeli. Satu orang perempuan dan satu budak-budak. Tak payah nak tarik mak bapak beli, tak payah nak tarik ibu beli. Tarik anak dia. Anak-anak ada 5. Tarik 5-5 suka dengan satu produk, mak bapak tu masa beli. Begitulah tuan-tuan orang bisnes, dia pandai berniaga. Kalau kita pandai menggunakan, maka kita buat. Jadi orang perempuan sekarang kita tak dapat nafikan dia bisnes. Dan mereka adalah orang yang tidak malu untuk berniaga. Kadang-kadang kita buat kenduri tahlil. Elok kita jamu nasi, dia buat keluar barang daripada beg dia. Kita baru nak edarkan nasi saja, dia buat keluar. Ni nak tunjuk sikit produk ni. Dia buat keluar barang dia. Bila dia buat keluar dekat Makcik Liha pun kata, saya pun ada juga nak tunjuk ke awak. Sudah. Sebab tu kita lihat orang berniaga perempuan, dia tak kisah. Dalam kedai pun dia buat react. Dalam kedai pun dia buat FB Live. Pasal apa? Pasal dia bisnes. Dia otak bisnes. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini kadang-kadang lebih pandai daripada si suami. Maka bila dah berjaya dalam bisnes, ramai pula yang tergelincir. Yang tidak ada masa untuk melayan rumah tangga. Yang inilah yang saya takut. Dia mula serah pada orang lain. Dia mula serah pada orang ni. Dia mula serah pada orang ni. Dan banyak yang saya jumpa tuan-tuan, rumah tangga dia hancur. Ada suami yang jadi driver saja. Isteri tengah duduk berniaga. Suami ambil, suami hantar, suami ambil, suami hantar. Orang pelekeh suami dia. Kamu ni jadi pencacai, isteri kamu saja. Akhirnya bercerai. Ada yang isteri ni berniaga seminar sana sampai sini tengah-tengah malam, pagi pun belum balik. Akhirnya tuan-tuan, suami dia main curang. Dengan siapa? Dengan pembantu rumah. Banyak saya jumpa tuan-tuan. Ada orang yang berjaya hebat dalam bisnes. Dia lantik suami dia jadi setiausaha dia, jadi PA dia. Jaga pendapatan dia, jaga akaun dia. Lalah dia buat lari duit akaun dia. Pergi menikah pula dengan kerana akaun syarikat. Melopong makcik dia datang jumpa saya ustaz. Tu habis suami lari kerana akaun saya pun dia sapu ustaz. Wah, tuan-tuan hebat. Sebab apa? Sebab tanggungjawab. Saya tak larang akak-akak bisnes untuk bantu suami mencukupkan rumah tangga, dipersilakan. Siti Khadijah pun berniaga. Silakan. Asma binti Abu Bakar pun bekerja nak tolong suami dia. Tetapi mereka tidak mengabaikan
Ya, kalau kita lihat Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar pun bekerja untuk tolong suami dia. Tetapi mereka bekerja untuk membantu. Dan tidak mengabaikan tugas hakiki sebagai seorang isteri yang tu. Dan saya nasihat juga pada abang yang nak kahwin dengan perempuan-perempuan yang berniaga. Abang kena ada kekuatan. Sebab kita kadang-kadang kita target. Sebab orang perempuan, orang laki-laki bila dia nak kahwin, salah satu sebab dia nak kahwin, kita kalau nak kahwin, salah satu sebab kita nak kahwin dengan orang itu, sebab harta. Nabi sebut kan, sebab apa manusia kahwin? Pertama sebab cantik, rupa paras. Yang kedua sebab keturunan. Yang ketiga paksa harta. Dan yang keempat paksa agama dia. Ada orang yang kahwin sebab harta. Kenapa kau kahwin dengan dia? Paksa perempuan tu janda kaya. Dia harta dia banyak, bisnes dia pun jalan. Tapi dia, aku nampak dia berumur lah. Kamu nampak muda lagi. Tak apa, umur bukan masalah. Yang masalah wang. Nampak tak tuan-tuan? Kalau itu matlamat kita, kahwin dengan perempuan tadi sebab harta dia, sebab kekayaan dia, sebab bisnes dia, tuan-tuan tidak akan bahagia. Tuan-tuan takkan. Sebab itu kalau kita kahwin dengan perempuan yang pandai berniaga, yang memang dah ada kaki perniagaan punya, bawa diri sebagai seorang suami. Jangan menumpang dia, jangan ambil faedah daripada dia, jangan rendahkan kita dengan duit dia dan sebagainya. Kekalkan sebagai seorang suami, abang adalah ketua di dalam rumah tangga. Dan akak-akak, walaupun akak mempunyai kekayaan luar biasa berbanding dengan suami kita, akak tetap seorang isteri yang kena taat, yang kena hormat kepada suaminya. Walaupun suaminya itu hanyalah dulu tukang kebun dia saja. Saya pernah jumpa dengan satu perempuan kaya, janda, dan kahwin baru dengan tukang kebun dia yang duk jaga landscape taman di rumah. Datang jumpa saya kata, ya Datin, masuklah. Masuklah abang, dia panggil suami dia. Masuk abang. Siapa Datin? Ini suami baru. Loh. Siapa tu? Bukan yang kerja orang Datin. Terkejut beruk saya. Beruk pun tak terkejut macam tu. Bayangkan tuan-tuan. Dia kahwin dengan tukang kebun dia sendiri. Dan dia tak kisah. Dia tak kisah. Dia tetap hormat pada suami dia. Dia panggil abang. Abang masuklah abang. Hormat tuan-tuan. Walaupun dia jutawan. Sebab apa? Pertama sebab dia tahu dia adalah isteri. Itu adalah jodoh. Itu ketentuan Tuhan. Dan saya nampak suami dia tetap humble macam biasa. Orang biasa saja. Dan jadilah tuan-tuan. Kaya macam mana pun kita. Semua itu adalah pinjaman daripada Allah. Tetaplah merendah diri sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Kita tetap rendah diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lain. Wallahu a'lam. Okey, nampak tu Ustaz dah terangkan pada kita supaya kita ni kena ingat balik kan. Macam mana kita buat pun yang penting suami hormat isteri, isteri hormat pada suami. Sebab itulah asas kehidupan. Kan anak-anak sendiri pun bila kita berjaya untuk bahagia, anak-anak pun akan lebih tenang, bahagia, berjaya insya-Allah. Jadi kalau ikutkan nak tanya Ustaz banyak, tapi masa kita suntuk. Jadi akhir sekali Ustaz, soalan sebelum kita nanti nak minta Ustaz bacakan doa kepada kita semua sempena tahun baru 2021 dalam kita menghadapi cabaran sekarang ni. Saya nak Ustaz mungkin boleh buat satu kesimpulan. Akhirnya Ustaz, bila kita nak jadi seorang yang kaya, berjaya, apakah kriterianya nak menjadi orang yang seimbang supaya menjadi contoh bukan saja kepada orang Islam yang lainnya, mungkin orang bukan Islam pun akan memandang, wah macam ni rupanya orang Islam yang kaya berjaya. Silakan Ustaz untuk kesimpulan terakhirnya Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Pertama sekali, saya heran dengan sikap setengah daripada kita orang Islam yang tak suka orang kaya dan tak suka jadi kaya. Mungkin faktor terlalu banyak. Antaranya ialah faktor drama dan filem. Asal drama, asal filem, orang kaya jahat. Asal orang miskin je baik. Asal orang melarat je baik. Yang jahat tu, yang zalim tu confirm orang kaya.
Puan Sri, Tan Sri, Datuk, Datin, orang kaya, Ayong Kaya Marzuki, Haji Bakhil, ini daripada zaman Tok Kaduk dulu lagi. Asal jahat tu Haji Bakhil, asal kedekut, asal orang sombong ni orang kaya Marzuki. Asal yang baik itu orang miskin. Maka pahaman itu diterap kepada kita. Asal orang jahat kaya, asal orang kedekut kaya, asal orang sombong kaya. Nampak tak tuan-tuan? Kenapa pengarah filem, penerbit filem, penulis skrip tak buatkan drama, filem, telemovie tentang orang kaya yang baik hati? Bersepah orang kaya yang baik hati. Kalaulah tak ada orang kaya ni tuan-tuan, mana kita nak minta derma? Nak buat masjid, nak buat surau, nak buat sekolah, rumah anak yatim, asrama sana, asrama sini. Yang akan kita hantar surat minta bantuan ialah pada orang kaya. Tapi satu segi kita kutuk orang kaya pula. Bila nak buat satu-satu benda nampak orang kaya. Sebab itu saya seronok bila ada orang-orang macam Tuan Najib As-Sadok kita ni, yang menggalakkan orang berjaya dalam bisnes, berjaya dalam pekerjaan, berjaya dalam mencari sesuatu keberuntungan. Yang saya nak ialah kita galakkan orang untuk berjaya, bagi ruang dan bagi peluang untuk orang jadi kaya. Dan daripada situlah zakat akan datang. Daripada situlah kita boleh membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Daripada situlah kita akan menyenangkan kehidupan masyarakat. Itulah pentingnya orang kaya yang beriman. Ini tidak. Ada orang cakap ini kalau kau kaya nanti kau lambat masuk syurga. Maka kita pun mungkin miskin. Akhirnya pula bila dah miskin, mana nak datang zakat? Nak pergi haji tak ada duit, nak pergi umrah tak ada duit, nak tolong anak yatim tak ada duit. Jom kita buka ruang dan peluang untuk bagi orang kaya. Sepatutnya begitu. Sebab Allah Ta'ala sebut kepada kita, Allazi ja'ala lakumus. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan kepada kamu apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita. Allah sebutkan dalam Quran, ada rezeki di langit dan ada rezeki di bumi. Mungkin selepas ini Najib As-Sadaq buatkan program apa dia rezeki daripada langit. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Quran bila sebut rezeki di langit, langit lebih awal disebut oleh Allah daripada bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Allah sebut langit dulu baru bumi. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut langit dulu baru Allah sebut bumi. Tidakkah kamu melihat kami memudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi? Maknanya urusan di langit lagi besar bisnes dia daripada urusan di bumi. Yang inilah orang Islam lambat teroka tuan-tuan. Akhirnya orang teroka dahulu dia buat Facebook. Urusan di langit dia jadi orang paling kaya di dunia sekarang. Dia menguasai teknologi maklumat, dia jadi orang paling kaya sekarang. Dia menguasai satelit, dia menguasai penerbangan, dia menguasai industri yang berkaitan dengan udara, dia menguasai radio, dia menguasai televisyen, dia menguasai ruang langit. Banyaknya tuan-tuan rezeki daripada langit. Sebab itu, jom tuan-tuan kita cari kekayaan yang Allah bukakan kepada kita peluang-peluang untuk bisnes. Dan bila tuan-tuan berjaya, ingat rezeki itu adalah daripada Allah. Betul. Kalau Allah bagi, maknanya Allah boleh tarik balik. Dia boleh bagi hari ini, esok lusa dia boleh tarik balik. Sebab itu kita nak cari berkat. Berkat ini berpanjangan. Itu makna berkat. Kebaikan yang berpanjangan, itu nama dia berkat. Kita tak nak sekejap, itu mudarat. Kita nak berkat. Bagaimana kita nak berkat? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
salah satu caranya ialah bertakwa kepada Allah. Jadi hebat tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang kaya, tuan-tuan bertakwa kepada Allah, hebat. Subhanallah. Saya tengok satu orang kaya, dia ada helikopter. Dia kata, Ustaz nak helikopter saya pergi ceramah, pakai lah. Saya kata, saya mana boleh bawa helikopter. Ada sekali je saya bawa helikopter, sekali saja. Di mana Ustaz bawa? Dekat KLCC, dekat Petroscience KLCC. Duduk dalam tu gerak sendiri-sendiri, sekali tu lah saya pernah naik. Saya tak pernah bawa heli, saya cakap. Numpang-numpang heli orang ada lah. Bayangkan tuan-tuan, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz susah-susah, beritahu lah. Nanti saya hantar driver, bawa Ustaz pergi ceramah, naik heli, tak payah lah, dia kata. Bayarkan nak landing, susah, Padang tak ada. Tuan-tuan, warok tawaduknya. Dia ada helikopter, dia ada jet, dia ada kapal terbang, tapi tak sombong tuan-tuan. Punya banyak masjid dia buat. Yang ni yang kita nak. Dia humble. Saya pergi jumpa satu orang kaya, tuan-tuan, jumpa mak. Dia jumpa mak saudara dia, Allahu Akbar. Makan nasi biasa, padahal jutawan, bilioner. Dia panggil saya di rumah makan nasi. Makan Ustaz, makcik buat ni untuk Ustaz makan ni, untuk masak orang tua. Tak sombong, tak belagak tuan-tuan. Kita baru gelang mat ni, mulut dah kap 4 ketui kita sombong dah. Yang dia orang ni tuan-tuan buat masjid berpuluh buah, buat universiti lagi. Jadi kita nak orang kaya macam ni tuan-tuan. Yang baik, dan Allah Ta'ala sebut kepada kita, aku akan bagi rezeki kepada kamu daripada jalan yang kamu tak duga. Bayangkan, rezeki yang tak diduga Allah Ta'ala bagi. Saya pernah jumpa dengan satu orang kaya tuan-tuan, dia rugi 10 juta dalam tempoh sehari bisnes dia. 10 juta. Saya pergi makan di kedai. Saya tengok cantiknya kedai ni. Macam-macam bakar ada. Daripada kambing sampai daging. Ikan semua ada saya pun masuk. Saya pakai topi. Pakai mask, tak nak orang kenal saya masa tu belum zaman PKP. Rupa kenal juga. Datang duk, Ustaz, tak payah berlakon, saya kenal Ustaz. Saya buka mask. Lama dah abang berniaga sini. Baru 6 bulan Ustaz. Alhamdulillah. Nampak sambutan bagus. Alhamdulillah. Dulu saya bukan bisnes ni Ustaz. Dulu saya bisnes alat-alat telekomunikasi Ustaz. Oh. Alhamdulillah masa tu maju bisnes saya Ustaz. Jadi saya share partner dengan satu kawan. Kita nak besarkan lagi, kita nak buat rangkaian seluruh Malaysia. Saya keluarkan modal pada dia 10 juta Ustaz. Sama-sama share. Lepas tu, dia lari Ustaz, dia bawa 10 juta habis. Dah naik bukit dah Ustaz. Bukit Aman, Bukit Sengsara, bukit segala bukit dah report dah Ustaz. Sampai sekarang hilang. Dalam sekelip mata Ustaz, bisnes saya lingkup. Saya terpaksa mula balik pada kosong Ustaz. Inilah bisnes saya. Allah, sedih tuan-tuan. Sedih. Sebab itu kadang-kadang walaupun kita baik, walaupun kita jujur, walaupun kita jaga mak, walaupun kita tak ada isteri kita, jaga isteri kita semua, tapi ujian tetap sampai. Ujian akan sampai. Jadi tuan-tuan kenalah cari orang-orang macam Najib Al-Sadaq ni tuan-tuan. Macam mana nak menghadapi ujian ini. Sebab kita orang baik. Kita tak pernah tinggal semayang. Staf kita semua semayang. Memang pukul 1 semua pergi ke surau dalam ofis semayang. Bukan semayang pukul 1 belum masuk waktu. Tunggu pasal Zuhur semayang ramai-ramai. Punya jaga tuan-tuan. Tapi kenapa bisnes jadi out? Ujian tetap sampai. Yang inilah ujian keimanan akan sampai kepada kita. Masa itu Along datang, masa tu Ceti datang, masa tu riba datang. Dia nak tengok iman kita tahap mana. Jadi bagaimana kita nak hadapi dia, nak struggle pada masa itu. Di situlah letaknya iman tuan-tuan. Dia akan mengajar kita. Jadi orang-orang macam ni akan sentiasa ada. Dan tuan-tuan bangunlah, tuan-tuan bangkitlah daripada kekalahan kali kedua. Bangun, dan kali ketiga ni insya-Allah tuan-tuan takkan jatuh lagi dengan izin Allah. Dengan syarat tuan-tuan orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Allah jamin dalam Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ayat sebelum tu, yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada jalan masalah. Itulah penyelesaian dia. Tuan-tuan yang saya hormati, saya doakan kepada tuan-tuan yang mengikuti program, yang mengikuti FB, Tuan Najib As-Sadaq kita, tuan-tuan, dapat kejayaan, yang penting dapat ilmu, dan lebih penting daripada itu amalkan. Mudah-mudahan rahsia dan sebagainya itu akan memberikan kejayaan kepada kita di samping amalan dan usaha kita. Jadi saya doakan tuan-tuan terus berjaya dan bantulah Islam, bantulah masyarakat, insya-Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu dan Allah meneguhkan kedudukan kamu di atas muka bumi. Itu petua paling hebat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kamu nak jadi kukuh, mantap kedudukan kamu, salah satunya ialah tolong agama Allah. Memang Allah akan bagi kita kedudukan yang tegak, bisnes yang tegak, rumah tangga yang tegak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma saddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya musil kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah rezeki kami, rahmatilah rumah tangga kami ya Allah, berkatilah negara dan rahmatilah negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kesihatan, kebaikan kepada kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Janganlah jadikan kami insan yang alpa dan lupa kepadamu ya Allah, alpa dan lupa kepada ibu bapa kami ya Allah, alpa dan lupa kepada keluarga dan masyarakat kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, lapangkanlah hidup kami, permudahkanlah urusan kami. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan ke atas kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kuatkanlah iman kami, peliharalah akhlak kami supaya kami tidak tergelincir pada lembah yang membahayakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kebaikan pada insan-insan yang berbakti kepada kami, yang menolong kami, yang memberikan idea dan pendapat kepada kami. Mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Taqabbal ya qari. Baik, Ustaz, terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Datuk Kazim Ilyas atas perkongsian, dan kami juga semua sekali marilah kita sama-sama mendoakan supaya Ustaz diberikan kesihatan berpanjangan, dapat rezeki yang berkat melimpah ruah, dapat terus menyumbangkan ilmu-ilmu kepada kami ni, masyarakat yang masih lagi dalam keadaan yang serba tak tahu, serba jahil. Mudah-mudahan Ustaz diberkati hidupnya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Okey, jadi macam kan? Bagus kan? Banyak kan kat situ kalau anda ada, lepas ni tim saya akan buat satu posting macam akan tanya apakah benda yang anda belajar, dan saya nak sangat tengok anda tolong komen, share apakah anda punya learning point, sebab saya faham macam ni. Si A belajar dengan si B belajar, mesti ada benda yang A tak perasan apa yang B catat. Yang B pula dia tak perasan apa yang A catatkan tu nanti. So team ready untuk postkan, dan saya nak anda tolong post dalam komen dan beri satu macam azam baru tahun 2001 ni supaya rajin untuk nak kongsikan apa ilmu yang kita pelajari pada sesi Aku Kaya Beriman kali ni. Supaya kita dapat tahu, oh rupanya kat sini kita punya kekurangan.
kat sini rupanya benda yang dah bagus aku buat dan aku kena buat lagi bagus insya-Allah. Jadi tak lupa juga saya nak mengajak kepada anda semua untuk anda terus bersama-sama kami support rancangan ini iaitu Aku Kaya Berjaya, dan insya-Allah kami juga nak berikan sesuatu kepada anda iaitu kita nak berikan anda kelas dan juga sesi percuma bagaimana untuk onlinekan bisnes dengan cara yang betul, berkesan, cepat, berkat insya-Allah. Okey, demi untuk anda membantu bisnes, menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang isteri, suami, anak-anak, ibu bapa. InsyaAllah kita nak mulakan tahun baru ni dengan cara yang baru, cara yang lebih baik kita nak daripada tahun yang lepas. Jadi saya mengajak kepada anda untuk daftarkan diri anda free je. Kelas ni percuma, anda tak payah bayar apa-apa. Kalau nak bayar nilainya RM499, tapi kami berikan cara macam mana nak mula onlinekan bisnes, nak meyakinkan pelanggan, nak beritahu kebaikan produk nanti. Anda boleh pergi di sesi onlinekan bisnes anda ataupun OBA yang kami taja sebenarnya. Kami taja. Bukan kami beri free. Kami taja anda untuk belajar secara percuma. Anda boleh daftar di naktarikpelanggan.com, naktarikpelanggan.com. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kelas kita sesi kali ini diberkati Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang share, yang like, yang tag kawan-kawan, sahabat-sahabat anda. Mudah-mudahan kita dapat kesedaran untuk menjadi hamba Allah yang terus dipelihara, dilindungi, diberkati hidup kita dan keluarga kita insyaAllah. Mudah-mudahan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.